Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Sebelum saya teruskan, saya minta tolong kamu subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi. Tajuk kita pada hari ini, reaksi luar negara terhadap pembentukan Malaysia. Mari kita tengok apa pandangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Peringkat awal, Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Akhir tahun 1962, Indonesia mula menentang kerana ia merupakan satu bentuk neokolonisme yang mengancam Indonesia. Pandangan ini disuarakan oleh PKI, iaitu Parti Komunis Indonesia yang mempengaruhi Presiden Soekarno. Beliau telah mengisytiharkan dasar konfrontasi. Apakah itu dasar konfrontasi? Yaitu dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia dengan menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia secara sulit. Ganyang Malaysia telah dilancarkan pada 20 Januari 1963. Indonesia telah menyerang kapal-kapal nelayan di Tanah Melayu dan pencerobohan udara. Persekutuan Tanah Melayu tidak mengambil sembarang tindakan pada awalnya. Namun apabila tentera Indonesia menyerang Johor, Sabah dan Sarawak, Malaysia telah serang balas dengan bantuan tentera Commonwealth dari Britain, Australia, New Zealand dan Kanada. Tengku Abdul Rahman telah menghantar bantahan resmi kepada Setiausaha Agong Bangsa-Bangsa Bersatu. Ancaman Indonesia menekan Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku, malah menjejaskan Indonesia sendiri. Malaysia terpaksa mengambil langkah memelihara kedaulatan dan rakyatnya. Apabila Indonesia memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan dunia ketiga, Tengku Tun Abdul Razak telah adakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika untuk menjelaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan ini berpanjangan sehingga pada September 1965 apabila berlaku pemberontakan bersenjata di Indonesia. Jenderal Soekarno telah digulingkan oleh Presiden Soeharto. Indonesia telah menghantar Menteri Luar Indonesia Adam Malik bagi memelihara hubungan diplomatik. Bulan Ogos 1966, dasar konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia telah tamat. Seterusnya kita pergi ke negara Filipina. Kita tanya pendapat negara Filipina. Presiden Macapagal telah membuat pengumuman rasmi untuk menuntut hak terhadap Sabah pada 1962. Filipina tegas mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Tuntutan ini berasaskan perjanjian pada 22 Januari 1878 antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Overbeck. Baron Overbeck telah menjual haknya kepada Alfred Den dan telah menubuhkan syarikat perdagangan yang berjaya dan telah memperolehi piagam di Raja British. 1881, syarikat ini dikenali sebagai Syarikat British Utara Borneo ataupun dikenali sebagai SBUB. Pada tahun 1946, SBUB telah menyerahkan pemerintahan Sabah kepada British. Pajakan ini telah diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu yang terakhir, yaitu Sultan Ismail Kiram pada 22 Januari 1958. Pada bulan Jun 1966, Filipina telah mengiktiraf pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah pembentukan Malaysia. Yang pertama, akhir bulan Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah membuat lawatan ke Sarawak, Sabah pada bulan Jun 1961. Kemudian ke negara Brunei pada bulan Julai 1961 untuk menerangkan konsep dan tujuan serta matlamat
penubuhan Malaysia. Rundingan juga telah dibuat oleh pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai kanan British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Yang kedua, penubuhan jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Kaum ataupun dikenali sebagai JPPK pada bulan Julai 1961. Pengurusinya ialah Donald Stevens. Tujuannya untuk menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. Mesyuarat sebanyak 4 kali telah dibuat di Jesselton, Sabah, Kuching, Sarawak, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Brunei hanya hantar wakil sebagai pemerhati. Mesyuarat terakhir pada bulan Februari 1962 sepakat untuk mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Kobold. Yang ketiga, Suruhanjaya Kobold telah ditubuhkan yang dianggotai 3 pegawai British, iaitu Lord Kobold, Sir Anthony Abel, Sir David Waterston. 2 rakyat tempatan, iaitu Datuk Wong Po Ni dan Tan Sri Ghazali Syafi'i, yang berperanan meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Suruhanjaya ini telah menerima memorandum daripada pelbagai pihak. Tugas mereka bermula pada bulan Februari sehingga April 1962. Laporan Suruhanjaya Kobold kepada British diterima pada bulan Jun 1962. Dari laporan ini kita dapat lihat 1/3 menyokong tanpa syarat, 1/3 menyokong dengan syarat, iaitu melindungi kepentingan mereka. 1/3 lagi kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Cadangan Suruhanjaya Kobold dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah yang pertama, Sarawak dan Sabah diberi kuasa immigration dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, jaminan hak dan kedudukan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Yang keempat, jawatan kuasa antara kaum ataupun dikenali sebagai JAK ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Anggota yang mewakili jawatan kuasa ini adalah daripada wakil Persekutuan Tanah Melayu, wakil British, wakil Sarawak dan wakil Sabah. Pengerusi jawatan kuasa ini adalah Lord Lansdowne dan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Razak. Kedua-dua tokoh ini telah mengunjungi Sabah dan Sarawak dan telah mengadakan 24 kali mesyuarat. Yang kelima, pada bulan Disember 1962, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah setuju untuk membentuk Malaysia pada 31 Ogos 1963. Namun, tentangan daripada Indonesia dan Filipina menyulitkan pembentukan ini. Pada 30 Julai sehingga 5 Ogos 1963, ketua kerajaan ketiga-tiga negara telah berunding dan Mapilindo telah ditubuhkan. Akhirnya mereka menyerahkan kepada PBB untuk menyelesaikan perkara ini. Yang keenam, PBB. Setiausaha Agong PBB Yutan telah hantar wakil Lawrence Michael Moore dari Amerika Serikat dan 7 wakil negara lain untuk meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Hasilnya, majoriti rakyat
Sarawak dan Sabah bersetuju dan mereka telah berubah pikiran. Perubahan pikiran ini dibantu oleh pemimpin Tanah Melayu dan juga Parti Perikatan. Yang ketujuh, penduduk Sabah dan Sarawak lebih suka menyertai Persekutuan Tanah Melayu daripada menganggotai Indonesia dan juga Filipina. Oleh itu, tarikh pembentukan Malaysia telah ditunda kepada 16 September 1963. Kelewatan ini disebabkan tentangan Indonesia dan Filipina. Namun apa yang penting, masalah ini akhirnya telah diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin negara. Brunei telah menarik diri pada saat-saat akhir. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada kali ini. Diharap para pelajar dapat memahami dan dapat mencatat setiap fakta yang telah dikemukakan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa tolong like, share dan subscribe channel KRLA. Bye-bye. Hai, apa kabar? Nama saya Pigo. Hari ini saya mau bagi tahu tentang kelebihan Tone Wow. Dengan hanya 10 ringgit saja, banyak manfaatnya. Pada mulanya, bukan 30 menit, bukan 20 menit, hanya 10 menit saja boleh guna sudah. Kalau kamu reload 50 ringgit, kamu akan dapat 30 hari, peace of mind, 89 GB, unlimited call untuk semua network. Kamu layak tuntut akhirat kematian sebanyak 2.000 ringgit. Kamu akan dapat voucher yang kamu boleh redeem barang sebanyak 1.800 outlet. Data tak boleh habis yang kamu boleh bawa kepada yang terkecil seterusnya. Tiada hidden charge, tiada STT charge, dan tiada kontak. Kamu maukah? On tak on? Jadi kamu boleh kontak nombor telefon di bawah, ataupun kamu boleh di IG saya, Sapi Pai. Dan kita berjumpa lagi, bye.